Hai, nama saya Aiza Syafinas binti Syahak. Saya merupakan bekas pesakit COVID dan juga balu kepada Allahyarham Inspektor Muhammad Fairuz yang meninggal dunia akibat COVID pada 26 Mac yang lalu. Hujung bulan Februari ketika peralihan kuasa Perdana Menteri Malaysia dan ketika tu suami akak bertugas di Istana Negara, dan selepas daripada suami ada bertugas di Istana Negara tu ada 3 kali demam. So masa tu demam, lepas tu makan antibiotik elok semua kan, dan akak bercadang untuk bawa suami anniversary kami yang ke-10 untuk pergi ke Bandung, Indonesia. So ketika tak ada sekatan apa-apa, sehinggalah kami balik daripada Bandung 12 Mac. Pada 18 Mac PKP hari pertama. Jadi ketika PKP tu suami kata dia rasa macam sesuatu benda yang dia tak pernah rasa. Dia kata satu macam benda demam yang berlarutan. So bila macam tu akak kata kita pergi ke PKD Titi Wangsa untuk buat saringan. Akak cakap dengan doktor minta tolong buat saringan juga untuk pastikan adakah ini denggi ataupun yang sebaliknya. Dan PKD Titi Wangsa minta cek ke HKL. So saya cakap dengan suami, walau apa pun yang paling saya ingat sekali bila saya tolak naik kerusi roda, saya cakap dengan suami kalau dia tak boleh nafas, duduk kat kerusi roda biar saya tolak. Dan dia cakap, dia pegang tangan saya, dia kata, hari ni abang sakit, saya tolong tolak abang, nanti kalau saya sakit abang tolak saya pula. Jadi dia pegang tangan saya tak sangka itu yang terakhir untuk saya. Dan saya pergi ke hospital. Masa tu doktor cakap masuk ke ward denggi dulu. Cakap dengan dia kalau doktor sahkan denggi, kita cuba buat rawatan yang terbaik. Kita buat rawatan alternatif lah, mungkin makan pucuk betik ke apa kan. Saya ingat lagi ketika pukul 4 pagi arwah suami telefon, dia kata abang disahkan positif COVID. Kita agak terkejut. Bapa sebab sebenarnya kami ni bersama dengan arwah suami dia sama-sama baru balik daripada Bandung. Okay, kami selama 13 orang ni pergi ke Bandung bersama-sama dengan arwah. Jadi kami balik arwahnya ni besoknya tu dia terus pergi ke Perlis. Jadi saya balik ke Simpang Rangam Johor. Okay, kalau ikut apa yang saya dapat dari segi, saya rasakan bahawa kluster daripada Endon tu tak wujud. Sebab kalau kluster daripada Endon tu wujud, tentulah kesemua kami 13 orang ni akan positif, betul. Tapi yang dekat situ tu yang positif hanya 2 orang aja. Satu arwah suami kepada Aiza, iaitu Inspektor Fairuz tadi, yang dia kemungkinan dapat kluster daripada Kuala Lumpur, dan saya balik ke Simpang Rangam, saya dapat kluster daripada Simpang Rangam. Walau macam mana sekalipun, kena hadapi dengan tenang, kita kena kuat semangat, kena hadapi juga cara apa sekalipun, memang dah Allah pilih untuk lalui jalan ni. Masa tu 20 hari bulan, di masa tu akak cakap dengan dia, InsyaAllah kita doa sama-sama boleh sembuh, mungkin boleh sembuh, ini bukannya terakhir untuk kita. Tapi 20 hari bulan, doktor cakap pernafasan dia makin teruk. Masa tu akak nampak kat dalam video call tu, suami akak pakai bantuan pernafasan tu. Dia cuba buka, dia kata dengan akak, dia kata tolong jaga diri baik-baik. Dia dah bersedia, dia dah berucap, dia kata awak wanita terakhir dalam hidup saya, dan dia kata minta jaga diri baik-baik. Itu pesanan terakhir dia. Akak tak mampu nak cakap apa-apa. Akak cuba cakap, tak tahu nak cakap apa, speechless sangat. Rasa macam terkejut, rasa macam tak tahu nak mengadu kat siapa. Lepas tu 25 hari bulan 3 adalah hari polis sedunia. Jadi ketika hari polis tu akak bagi kata-kata semangat kat suami kan. Akak cakap dengan dia, saya nak awak bangun, saya nak awak pakai uniform awak macam dulu balik. Saya nak macam mana gambar awak yang pertama hantar kat saya, macam ni awak bangun, kuatkan semangat.
memang daripada 20 hari bulan tu doktor komakan dah tak boleh baca, dia tak ada bluetick, tak ada apa-apa. Tapi akak hari-hari hantar WhatsApp kat dia, bagi doa, bagi harapan kan, supaya dia boleh sihat, supaya satu hari nanti bila dia bangun, dia akan cakap yang akak sentiasa berdiri kat samping dia. Okay, dia pernah cakap dekat saya, dia kata saya lahir, tarikh lahir saya adalah tarikh istimewa, iaitu 1 Mei 1984 sebab hari buruh, dan saya akan meninggal juga dengan hari yang istimewa dan sebagai pejuang negara. Dia pernah cakap kat saya juga, dia kata walaupun orang tak datang masa kebumikan dia, tapi dia akan pastikan orang akan ingat dia sampai bila-bila. Dia akan meninggal sebagai negarawan. Itu yang saya selalu cakap. Saya selalu ketahukan, saya selalu macam gelak-gelak kan, cakap kalau nak jadi negarawan kena buat sesuatu untuk negara, saya katakan tu kan. Tapi akhirnya Allah makbulkan doa dia untuk jadi pejuang COVID satu dunia. Doakan. Dan karakter dia sebenarnya seorang yang tegas, dia seorang frontliner, dia bertugas di pegawai polis kanan di Bukit Aman. Jadi orangnya adalah orang yang sentiasa berpendirian tegas, orang yang suka berkomunikasi, dia ada prinsip hidup dia, tapi dia seorang yang senang bawa bincang. So kalau macam akak pergi mana-mana tu, akak selalu cakap dia, okay, you are leader, I is a follower. So you decide nak pergi mana, I follow. Untuk buat macam mana pun, I follow you lah. So banyak bincang dengan dia, banyak tolong ansur. Kami hidup bahagia cara kami. Kami berkahwin 10 tahun. Pernah dikurniakan seorang cahaya mata lelaki, tapi tak panjang umur. Jadi so sepanjang perkahwin ni belum lagi dapat cahaya mata lah dengan dia. Kami memang rapat. So pergi mana-mana bercuti, pergi mana-mana dengan dia, macam BFF, macam family pun treat dia macam anak. So family selalu datang dekat KL bercuti sama-sama. Itulah amat terkesan dan amat kehilangan yang besar sebenarnya bila tiba-tiba dia dah tak ada. Rasa macam satu perkara yang mengejutkan untuk keluarga juga. Bila 26 hari bulan, doktor call satu hari 4 kali. So doktor cakap daripada pagi, doktor kata, Puan, kami minta Puan bersedia untuk segala kemungkinan sebab suami Puan dah tak boleh bagi reaction apa-apa. 26 hari bulan 3, doktor call, doktor kata suami dah menghembuskan nafas yang terakhir. Masa tu rasa memang dunia dah gelap lah. Rasa tak ada apa-apa dalam dunia. Rasa dah mati dah. Rasa untuk reda juga sebab tak ada siapa-siapa yang boleh peluk kita ketika memang dalam keadaan yang sangat tertekan sebenarnya. Terkejut, tertekan. Rasa macam jiwa ni berkecai. Tak tahu nak luluh hati, tak tahu nak berkata apa-apa. Perasaan tu memang amat sedih sekali lah. Okay? Walau bagaimanapun dalam keadaan sedih pun, kita kena ingat peradaban hidup. Okay? Kita tidak boleh meratapi sesuatu kematian, betul? Tadi saya perlu kuat, motivate diri saya perlu kuat. Bahawa saya juga akan mati akhirnya, betul tak? Setiap benda hidup akan mati. Jadi bagi saya merasa sedih, betul saya sedih, tapi saya tidak mampu untuk meratapi. Sebab saya juga ada penyanjang hidup dalam saya, betul tak? Sebab Aiza Sapinah ni sebenarnya dia sentiasa melaporkan kepada saya sebarang perkembangan. Contoh dia beritahu arwah suami dia sekarang dalam keadaan kritikal. Arwah suami dia sekarang ni dalam keadaan organ yang tidak berfungsi. Yang mana dia selalu dia kata doktor mengesahkan bahawa buah pinggang arwah ni tidak berfungsi. Lepas tu dia bagi lapor kepada saya lagi. Dia kata doktor mengesahkan bahawa kuman-kuman ni telah sampai ke paru-paru. Memang secara logiknya, okay, yang saya hadapi secara logiknya, apabila kuman dah sampai ke paru-paru, bagi saya mudah. Segala-galanya keajaiban akan berlaku. Okey, kita berserah kepada Allah SWT. Sebab tu dalam keadaan yang saya bersedih, dan saya juga, saya rasa tidak perlu saya meratapi. Saya hanya perlu motivate Aiza ni, Kak, akak kena kuat menghadapi segala-galanya. Sebarang kemungkinan akan berlaku.
Okey, Wak Imah sekiranya berlaku, saya bercakap dengan dia, sekiranya berlaku virus ini sudah tak ada, terimalah. Sebagaimana kalau seandainya kata kakak, saya panggil pasangan diri untuk akak, kalau kakak kata diri akak kuat, abah kena lebih kuat. Sebab apa? Kita sebagai seorang ayah, kita sebagai seorang guru, kita nak mendidik anak-anak kita, kita kena lebih kuat daripada anak kita, betul? Jadi kita kena lebih kuat daripada orang yang kita nak didik. Kita kena lebih pengetahuan lagi daripada orang yang kita nak didik. Jadi saya nasihatkan dia, Kak, akak kena perlu kuat bagaimana abah kuat. Memang saya tahu anak saya Aizah Safina ni seorang yang kuat. Sebab apa saya kata orang kuat? Sebab arwah ni dah tak ada, dia pun tak dapat melihat di manakah jasad yang terakhir, di manakah kubur arwah suaminya satu, dan dia juga berada di rumah arwah ni seorang diri. Okey, apa yang saya terasa yang cukup-cukup teruja buat diri Aizah ni, dia melaporkan kepada saya. Waktu maghrib, dia beritahu kepada saya, dia kata arwah tu datang kepada dia. Jadi, Wak Imah, saya sebagai seorang bapa, kan, saya kenakan, Kak, kita jangan mengalami perasaan. Okey? Kita jangan mengalami perasaan dan sebagainya. Okey? Quran ada, dekatkan diri pada Quran. Okey? Kita ada surah Yasin, sedekah kepada arwah. Itu yang saya motivate untuk diri saya dan juga untuk anak-anak saya, alhamdulillah. Masa tu kan, pakcik dekat sana kan, berbeza dengan keadaan pakcik. Dia kuat, tapi makcik tak kuat untuk mengharungi semua. Jadi masa tu kan, makcik dalam keadaan lemah, makcik macam tak berdaya tu. Nak makan pun tak selera kan. Masa tu ambil Yasin ni, gigil, tak boleh baca. Kan? Jadi perasaan luruh tu kan, sebab terasa sangat, terkesan sangat kan. Jadi macam bila tahu besoknya, anak-anak ni tak nak bagi tahu dulu, pakcik semua tak nak bagi tahu dulu. Besok paginya baru bagi tahu kan. Jadi macam makcik macam nak pingsan. Hari-hari menangis, hari-hari menggigil, hari-hari tak lalu makan. Berbeza dengan keadaan pakcik. Masa pakcik berada dekat sana, pakcik tak berapa risaukan pakcik sangat. Sebab bila dia buat video call, dia boleh wah-wah lagi. Dia sihat. Tapi makcik risaukan Aizah Safina dekat sana kan. Bila dia buat video call tu, makcik tak sanggup tengok. Makcik akan mengalirkan air mata sebab tengok keadaan dia kat sana kan, di kuarantin. Tapi bila dah dapat tahu balik, makcik alhamdulillah lah, syukur sangat-sangat kan. Tapi masih dalam keadaan trauma, macam trauma lah kan. Masih dalam keadaan trauma lagi, sebab dia disambung lagi kan untuk kuarantin tu kan. Lama jugalah, dalam beberapa hari nak dekat puasa tu baru dapat balik ke rumah kan. Tapi perasaan trauma COVID tadi, saya tak boleh nak peluk dia kan, cuba menahan sebab je lah, tak boleh nak peluk dia kan, tak boleh cuma meratap lah, sebab saya tak berapa kuat, saya rasa tak kuat untuk melawan perasaan tu. Lepas tu, lepas 4 hari, doktor di PKD di Tewangsa call, dia kata, puan juga disahkan positif COVID. Sekali lagi jantung jatuh. Suami baru meninggal 4 hari akibat COVID, tiba-tiba saya kena juga. Sampai akak hilang diri bau, hilang diri rasa dan ada sikit sakit tekak. Tapi sebab akak gejala yang peringkat pertama, so tak ada rasa macam sesak nafas. Lepas tu doktor cakap saya perlu menjalani rawatan dekat hospital HKL. Saya panik. Saya tak nak dengar doktor cakap saya macam ni. Saya boleh kuarantin kat rumah. Tapi doktor kata jangan, kita ada rawatan seterusnya, awak kena pergi hospital. Masa tu dalam masa 2 jam ambulans nak datang, akak macam orang gila kat rumah sebab rasa macam dalam masa 14 hari, kalau ini adalah hari yang terakhir untuk aku dan aku akan berada dekat hospital, mungkin itulah yang terakhir. So akak bawa macam-macam buku agama, bawa Al-Quran, semua bawa semua dalam 14 hari tu. Cakap dekat diri sendiri, kalau sekiranya ini yang terakhir, mungkin pusara aku sebelah pusara suami. Masa tu memang saat menunggu kematian lah. Kami ni dipisahkan. Saya berada di Hospital Permai, dia berada di rumah. Aizah Safina berada di pusat kuarantin Kuala Lumpur. Jadi kami tiga-tiga beranak ni terpisah. Apa yang saya boleh
memberi sokongan dan dukungan kepada Aizat Sarpina ialah pertamanya, terima ajal maut di tangan Allah. Satu. Keduanya, ingat bahawa kita sebenarnya apa-apa yang Allah aturkan untuk kita lah terbaik buat diri kita. Okey, maka tak ada satu benda yang boleh melawan daripada aturan Allah yang buat kepada kita. Okey, itu yang kedua. Yang ketiganya ialah daripada sinilah sebenarnya dekatkanlah kita diri kita. Sebab ini kemungkinan Allah menegur kita. Menegur kita dengan cara kemungkinan kita alpa satu dua perkara yang kita alpa kepada perintah dia, maka di sinilah sebenarnya kita perlu rapatkan balik semulanya. Rawatan yang Kak terima sepanjang di sana, pertamanya buat ujian tekanan darah, nak cek tekanan darah. Lepas tu cek X-ray, buat paru-paru kan, tengok paru-paru macam mana. Dan kalau masa tu akak demam, mungkin doktor akan bagi paracetamol. Kalau batuk, ubat batuk. Sesama, ubat sema. Semua adalah macam yang common lah, yang macam biasa. Bila kita dekat hospital, sebenarnya hikmah yang kita dapat adalah doktor jaga pesakit COVID ni dengan rapi. Contohnya macam bekas makanan pesakit COVID, kami makan dalam Tupperware yang transparent tu. Bila kami makan, so kita tak boleh simpan bekas tu, terus kena buang. So baju hospital yang kami pakai akan dimasukkan dalam satu tempat. Kami tak boleh keluar daripada ward dengan sesuka hati. So dekat dalam tu kami duduk ada 4 orang. So situ semua pesakit COVID. Ketika akak masuk tu pada 30 hari bulan 3, hari pertama masuk buat ujian saringan lagi. So buat ujian saringan, lepas 4 hari buat ujian saringan lagi. So sentiasa akan ambil ujian saringan. Selepas dah disahkan negatif, doktor tanya, "Puan macam mana sekarang? Puan nak balik mana?" Cakap, "Taklah doktor, saya tak tahu saya nak balik mana sebenarnya. Saya dah tak ada siapa-siapa doktor. Kalau saya balik Sempang Renggam, saya balik kampung saya masih PKPD. Tapi saya rindu mak saya rindu keluarga saya. Tapi ayah saya dalam hospital doktor. Saya tak tahu nak pergi mana." Doktor kata, "Kalau awak balik rumah awak tak boleh balik lagi sebab rumah belum sanitizer." Saya kata, "Doktor, hantarlah saya mana-mana doktor supaya saya boleh tenangkan perasaan saya." Jadi doktor hantar ke pusat belia ceras. Doktor kata, "Tak apa, awak duduk pusat belia ceras. Dekat situ ada orang yang akan jaga." Jadi duduk kat situ selama 28 hari. Dan Alhamdulillah hari ni dah sihat, dah sembuh sepenuhnya daripada COVID. Masih lagi berjaga-jaga, masih lagi ada rasa stigma, ketakutan untuk berjumpa dengan orang ramai dan juga pergi ke mall. Sampai ke hari ni tak ada pergi mall mana-mana sebab rasa satu benda yang tanggungjawab kita adalah untuk jaga diri kita supaya orang lain jangan terkena jangkitan macam kita. So akak nak bagi tahu pada rakan-rakan kat luar sana, kita kena jaga diri walaupun kadar COVID di Malaysia graf dah agak turun, tapi kita masih kena berjaga-jaga kerana sehingga hari ini kita tidak mempunyai sebarang vaksin untuk virus COVID ni. Dan kalau kita tengok dekat graf negara lain masih lagi tinggi. So kepada rakan-rakan kat sana, teruskan untuk jaga kesihatan, jaga diri. Sebenarnya stay at home tu memang sangat benar. Kalau tak ada perkara yang serius untuk buat kat luar, tak ada perkara yang perlu, just kuarantin kat rumah, rehat kat rumah. Rumah adalah tempat yang paling baik. Kurangkan pergi mall, tempat orang ramai kan. Sampai sekarang akak pun masih bawa sanitizer, pakai mask. So kita masih jaga diri, kita jaga kita, masih teruskan untuk jaga kesihatan dan amalkan gaya hidup yang sihat. So sekarang ni tugas kita adalah untuk memberikan sumbangan kita kepada negara. Berikan sumbangan kita, apa yang kita boleh buat, kudrat kita apa saja, melalui penulisan, melalui pertuturan atau apa saja yang kita boleh buat untuk bantu Allahyarham suami kita mendapat infak daripada apa yang kita buat. Macam contohnya akak sekarang buat kelas infak, akak ajar buat roti, buat kek, dan bayarannya adalah secara infak. Kami masukkan dalam tabung infak supaya kami boleh membantu anak-anak balu COVID. Pada tahun hadapan kami akan masukkan ke tahfiz ataupun kami belikan keperluan-keperluan mangsa-mangsa COVID yang berdekatan dengan kami, dan juga kita akan bantu anak-anak yatim yang kehilangan ibu bapa akibat COVID.
So ada rasa satu tanggungjawab sosial yang akak rasa benda ni akak perlu buat untuk tanggungjawab membantu rakan-rakan yang lain yang masih lagi ada tanggungjawab, amanah-amanah Allah yang kita perlu bantu mereka untuk meningkatkan semangat hidup, perlu buat sesuatu untuk menjadikan kita lebih rasa tenang dan juga pahala untuk Allahyarham suami.